salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam ta'lim hadis. InsyaAllah pada hadis pada hari ini saya akan membacakan hadis yang bertajuk puasa yang sia-sia. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbu shaim laysa lahu min siyamih illa al-ju' wa rabba qaim laysa lahu min qiyamih illa as-sahar. Maksudnya, daripada Abu Hurairah, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangkali orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar sahaja, dan barangkali orang yang mendirikan qiyamul lail itu tidak akan mendapat apa-apa melainkan hanyalah bangun di tengah malam sahaja. Sunan Ibnu Majah. Ulasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis ini bahawa terdapat golongan manusia yang puasa mereka tidak mendatangkan sebarang faedah melainkan lapar dan dahaga sahaja. Ia seakan-akan satu ancaman buat mereka yang sedang menjalankan ibadah ini bahawa terdapat beberapa perkara yang akan memusnahkan pahala dan kualiti puasa mereka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Rabba shaim khudhuhu min siyamihil ju' wal atashu. Beberapa banyak orang yang berpuasa mungkin hanya mendapatkan dari puasanya rasa lapar dan haus sahaja. Musnad Ahmad. Peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu untuk dijadikan pendoman buat kita. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa amalan puasa mereka ini tidak diterima sedangkan dia telah susah payah menahan lapar dan dahaga sepanjang hari? Berdasarkan beberapa analisis, berikut merupakan di antara beberapa perkara yang perlu dipelihara sepanjang menunaikan ibadah puasa agar puasa kita tidak menjadi sia-sia. A. Mengelakkan daripada perkataan dusta. Inilah antara perkara utama yang menjadikan puasa seseorang Muslim itu sia-sia sahaja. Mulut yang tidak dijaga akan menyebabkan puasa menjadi tidak berkualiti. Mulut adalah pintu utama seseorang itu mengawal diri mereka daripada mengambil makanan dan minuman. Namun, bukan perkara yang masuk melalui mulut sahaja. Ia perlu dikawal. Bahkan, setiap unsur yang keluar dari mulut juga perlu dicermati. Atas dasar itu, Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, pendustaan dan pembohongan, maka Allah tidak memerlukan ke atas perbuatannya yang meninggalkan makan dan juga minum. Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari. Menurut Al-Imam Al-Tibi, perkataan zur, dusta, itu termasuklah segala jenis ucapan yang dilarang oleh agama yang mengandungi elemen-elemen dosa, kata Al-Tibi. Dan kata dusta, al-zur, itu termasuklah pembohongan. Dusta maksudnya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang batil secara ucapan yang mengandungi elemen kekufuran, penyaksian palsu dan pemalsuan, mengumpat, kata dusta, menuduh orang lain, mencaci, memaki, melaknat dan sebagainya yang sewajibnya dijauhi orang setiap insan. Mengelakkan mengelakkan perkara yang lara dan sia-sia.
Perkara kedua yang perlu menjadi perhatian buat setiap yang berpuasa ialah meninggalkan perkara yang lara, iaitu perkara yang sia-sia. Perkara ini dapat difahami daripada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan laisa as-siyamu minal akli wasyarab innamas siyamu minal lagwi warrafathi فإن سبك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم. Puasa itu bukanlah sekadar menahan makan dan minum sahaja, akan tetapi puasa itu adalah dengan menahan diri dari perkataan lara, yakni sia-sia, dan rafat, batil ataupun kejahatan. Apabila ada seseorang yang mencerca kamu atau berbuat jahat kepadamu, maka katakanlah padanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Sahih Ibnu Khuzaimah. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara yang lara dan sia-sia itu? Al-Imam Ibn Hajar menjelaskan bahawa lara itu adalah perbualan yang tidak ada asas, yang tidak berfaedah, yang batil atau yang mirip dengannya. Beliau menukilkan pandangan Al-Akhfas yang menyebutkan lagu adalah perkataan yang tidak ada asas dan ia dari kebatilan dan yang seumpama dengannya. Perhatikan sepanjang Ramadan ini, apakah ada perlakuan yang sia-sia yang kita lakukan? Berapa banyak masa kita yang kita habiskan untuk menghadap Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan TikTok? Apakah masa kita lebih banyak dipenuhi dengan perbuatan sia-sia, atau kita menjadikan segala platform ini menjadi ruang untuk meraih pahala? Melakukan amalan maksiat. Manusia yang paling rugi dan hina dalam bulan Ramadan adalah mereka yang melakukan maksiat, sedangkan Allah menutup pintu neraka pada bulan tersebut. Tertutupnya pintu neraka ini adalah gambaran yang menunjukkan sedikitnya ruang untuk manusia itu melakukan kejahatan sehingga pintu neraka tutup, dan sedikitnya manusia yang melakukan maksiat sehingga pintu neraka tutup. Namun rugilah mereka orang yang dalam bulan yang dimulakan ini, ketika manusia sibuk mengajarkan amal ibadah, mereka pula melakukan maksiat. Sayyidina Jabir ibnu Abdullah pernah berpesan, sekiranya kamu berpuasa, maka seluruh pendengaranmu, penglihatanmu, kata-katamu turut kata-katamu turut berpuasa dari penipuan dan segala perkara dosa. Andai seseorang sedang berpuasa dan dia masih lagi melakukan maksiat, maka ketahuilah bahawa dia hanya melalui tingkatan puasa yang paling rendah. Puasanya tidak mendatangkan manfaat buat dirinya, melainkan lapar dan dahaga. Ibnu Rajab menukilkan kata-kata salaf yang menyebut, ahwanu siyamu tarkus syarabi wat ta'am. Puasa yang paling rendah hanya meninggalkan minum dan makan sahaja. Oleh yang demikian, kita wajib meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah, menjauhi segala perkara yang sia-sia serta segala unsur yang boleh merosakkan amalan puasa kita. Al-Imam Ibn Rajab menjelaskan bahawa kesempurnaan berpuasa itu bukanlah sekadar meninggalkan makanan dan minum sahaja, tetapi meninggalkan perkara yang ditegah dan segala yang melalaikan. Kata Ibn Rajab, ketahuilah bahawa tidak akan sempurna ibadah mendekatkan diri dengan Allah hanya dengan meninggalkan syahwat terhadap perkara-perkara yang dihalalkan seperti makan dan minum saja, melainkan dengan melakukan amal kebaikan dengan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, menjauhi segala penipuan, kezaliman, pemusuhan ke atas manusia dari aspek darahnya dan maruah mereka.
data al-ma'arif. Itu saja. Alhamdulillah selesai untuk hadis pada hari ini. InsyaAllah semoga apa yang kita dengar dan faham dapat kita amalkan serta sampaikan kepada semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina